Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama. Cuma di Melbourne malam lah kan. Saya petang di sini baru balik daripada office. Tu yang pakai baju kemeja lagi ni kan. Sebab baru balik daripada office. Jadi insya-Allah hari ini kita ada beberapa orang sahabat minta supaya kita adakan bedah buku untuk buku saya yang terbaru ni, iaitu Q&A salat mudah lagi sunnah, ya, yang mana ada sebahagian perbahasan-perbahasan tu adalah perbandingan empat mazhab. Walaupun buku ni baru saja diterbitkan tahun ni, diterbitkan waktu PKP, waktu kita dikurung di dalam COVID. Kebetulan waktu buku ni keluar, memang waktu tu saya baru selesai je tulis buku ni, lepas tu kita pun kena kurung. Jadi dia keluar tu waktu setelah PKP tu dilonggarkan. PKP ni apa? Orang Melbourne kalau tak tahu PKP, kita panggil Peraturan Kawalan Pergerakan. Lockdown lah. Baik. Dicetak 5,000 naskah. Habis dalam masa sebulan. 5,000 naskah, ya, sebulan. Tapi malangnya buku ini tidak ada dicetak lagi. Saya baru dapat makluman daripada Karangkraf, tak dapat nak dicetak lagi. Saya mohon kepada pihak Karangkraf untuk saya dapatkan copyright untuk buku ni supaya saya boleh cetak sendiri. Tapi Karangkraf belum lagi bersedia untuk melepaskan copyright buku ini. Cuma pihak Karangkraf baru bagi tahu semalam, dia kata kalau ada sesiapa yang nak cetak buku ni, dia boleh cetakkan, tetapi dengan minima 1,000 naskah. Jadi siapa order 1,000, dia akan cetak. Tapi cetakan khas, bukan cetakan secara umum lah. Baik, itu yang saya boleh maklumkan berkaitan dengan cetakan untuk buku inilah. Jadi buku ni memang dah tak ada dekat pasaran. Jadi kalau cari pun, online pun memang tak ada dah. Saya berhubung dengan Hadi Akmal pun yang banyak edarkan buku saya ni. Memang dia kata pada dia pun dah tak ada dah. Alhamdulillah, itu merupakan satu nikmat lah bagi Allah, yang menikmat daripada Allah, yang mana kitab saya ni ataupun buku saya ni dapat sambutan jugalah. 5,000 naskah dalam masa sebulan telah pun dah habis dijual. Alhamdulillah. Moga-moga saya dapatlah sedikit pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika ada ilmu-ilmu yang berada di dalam buku ni yang tuan-tuan amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Baik. Jadi antara perkara yang menjadi perbahasan di dalam buku ni, mungkin kita tak pergi semualah. Kita tak pergi semua tajuk, sebab kalau pergi semua tajuk panjanglah kita punya kuliah ni kan. Yang mana kita tengok dulu perbahasan-perbahasan tentang isu-isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat tentang solat, ya. Kalau tengok tuan-tuan dan puan-puan tengok, ya, muka surat yang siapa yang ada bukulah, ya. Tengok muka surat yang ke-8. Muka surat yang ke-8 ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, inilah perbahasan, antara perbahasan yang bagi saya selalulah orang tanya, yang mana kalau saya pergi kuliah pun akan ada orang tanya, iaitu perbahasan berkaitan dengan
hukum meninggalkan solat dengan sengaja. Jadi kalau tengok dekat buku ni, sekejap saya cuba paparkan dulu. Kalau saya boleh paparkan, saya sharekan skrin ni sekejap. Okey. Baik. Tu dia. Hukum meninggalkan solat dengan sengaja. Dah nampak? Abang Hari nampak? Okey. Jadi soalan yang ditanya, biasa ditanyalah, adakah seseorang Muslim yang meninggalkan solat dengan sengaja menjadi kafir dan tidak akan masuk syurga? Ini soalan yang biasa ditanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ya. Setelah melihat orang-orang yang bersalah, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar ini? Orang-orang yang berada dalam neraka itu kata, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat. Di surah Mudathir, ayat 42-43. Jadi maksudnya, perbuatan meninggalkan salat ni memang dosa besar. Kalau dia tinggal dengan sengaja, sehingga habis waktu, memang dosa besar. Yang ni kita tidak ada khilaf. Seseorang yang namanya mukmin, selagi mana nama dia Muslim, dia tidak dihalalkan untuk meninggalkan solat dengan sengaja. Okey. Cuma para ulama ada beza pendapat sikit. Kalau dia tinggal solat dengan sengaja ni kafir ke tidak? Haram satu hal, kafir satu hal yang lain. Bukan semua benda haram yang seseorang buat akan terus menjadikan dia kafir. Tak semestinya. Jadi dalam isu ni ada dua pendapat lah. Pendapat yang pertama, pendapat ni dinukilkan daripada Ayub As-Sakhtiyani dan beberapa orang di kalangan tabi'in. Berdasarkan kepada hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yang mana kata Jabir, Nabi SAW bersabda, "Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus salah." Yang membezakan di antara seseorang hamba Allah yang sebenar-benar hamba yang Muslim dan beza dia dengan kekufuran ialah meninggalkan salat. Ini hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya? Baik. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu burhanun wala nurun wala najah. Kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf." Yang bermaksud sesiapa yang memelihara salat, maka salat itu akan menjadi cahaya untuk dia, bukti keimanan dia, dan menjadi penyelamat untuk dia di hari kiamat. Dan sesiapa yang tidak menjaga salat tersebut, maka dia tidak ada bukti, tidak ada cahaya dan tidak ada keselamatan. Dan di hari kiamat nanti orang yang tak pelihara salat ni akan dihimpunkan bersama dengan Qarun, Haman, Fir'aun dan juga Ubay bin Khalaf. So, sebahagian ulama menggunakan hadis-hadis riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Maka sebahagian para ulama mengatakan bahawasanya siapa yang tinggal salat dengan sengaja maka dia jadi kafir. Pendapat yang kedua, pendapat ni dinukilkan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri dan juga Hamad Ibn Zaid. Mereka mengatakan, ini golongan mutaakhirin juga ikut pendapat ni, antaranya Ibn Hibban, Tahawi dan juga Ibn Abdul Bar dan juga Ibn Qudamah. Mereka mengatakan, ya, di sana terdapat pandangan ataupun terdapat riwayat orang yang banyak melakukan dosa seperti meninggalkan solat dan tak ada buat benda baik satu pun, diampunkan oleh Allah di hari akhirat. Antaranya kisah yang kita baca dalam Riyadhus Salihin yang Nabi cerita tentang satu orang yang dia tak pernah buat baik pun, dia bunuh 100 orang, lepas tu dia mati. Tapi dia mati dalam keadaan sempat bertaubat. Maksudnya kalau malaikat azab dan malaikat rahmat bergaduh kan malaikat rahmat kata, "Innahu jaa taiban muqbilan biwajhihi 'ala Allah." Wa qalat malaikatul azab, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Malaikat rahmat yang nak ambil itu, dia nak ambil nyawa roh dia tu, kata dia ni dah keluar daripada rumah dia dalam keadaan bertaubat dan jiwanya memang pergi kepada Allah, nak berhijrah, nak bertaubat, nak beramal soleh, tapi tak sempat nak beramal, hanya sempat bertaubat. Kemudian kata malaikat azab, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Dia tak pernah sekali pun buat benda baik. Bila tak buat benda baik sekali pun, maksudnya solat pun tak pernah lah. Solat pun tak ditinggalkan dengan sengaja. Maka selagi mana ada akidah, maka selagi itu
orang yang meninggalkan dosa besar tidak dianggap kafir selagi mana dia tidak menghalalkan perbuatan tu. Selagi mana dia tahu benda yang dibuat tu salah tapi dia buat juga, maka tidak menjadi kufur, ya. Berdasarkan riwayat-riwayat ni, maka Ibn Hibban mengatakan, Ibn Hibban ni seorang ulama hadis juga, ketika mana dia komen tentang riwayat pandangan-pandangan ni, dia kata fi itlaqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam at-tafrid ala man lam yusalli salah hatta dakhala waqtu salatin ukhra bayanun wadih annahu lam yakfur bi fi'lihi dhalik إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر. Ni hadis ni dia komen. Dalam hadis Nabi SAW kata, "Laisa fi an-naumi tafrid, innama tafrid ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqtu salatin ukhra." Tidaklah pada tidur itu ada kecuaian. Nabi kata, cuai ini bukan pada tidur tu. Tapi cuai ini ialah orang yang tak solat sehingga datang waktu solat berikutnya. Dia sengaja je tinggal solat. Bila Nabi guna perkataan cuai, kata Ibn Hibban, apabila Nabi SAW menyebutkan perkataan cuai dan Nabi lekatkan perkataan cuai ini kepada orang yang tak solat dengan sengaja, ini menunjukkan orang yang tak solat dengan sengaja ni tak menjadi kafir. Hanya semata-mata kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Dia berdosa betul. Sebab tu Nabi kata dia cuai. Tapi dia tak kafir lah. Kerana kalau dia kafir dengan perbuatan meninggalkan solat dengan sengaja tu, kata Ibn Hibban, idh law kana kadzalik, jika dia menjadi kafir disebabkan dia tinggal salat dengan sengaja, lam yutliq alaihi ismu taqir wa taqsir duna itlaqil kufur. Maka tak, pastinya Nabi tidak akan memadai dengan lafaz cuai sahaja tanpa menyebutkan perkataan kufur. Ini pendapat Ibn Hibban. Kalau kita selak dalam pendapat empat mazhab, ya, empat mazhab mengatakan siapa yang ingkar tentang kefarduan salat, dia tak salat tu satu hal, dia ingkar ni satu hal yang lain. Dia kita ni tuan-tuan dan puan, dalam istilah Islam ni, bila sesuatu yang wajib ni kita ada dua tanggungjawab yang kita kena buat. Yang pertama, benda wajib ni perlu dilaksanakan kerana dia wajib. Siapa tak laksanakan, maka dia berdosa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, menganggap benda wajib tu wajib juga adalah satu kewajipan. Kalaulah kata seseorang tu dia meninggalkan solat, dia berdosa. Kemudian bila tinggalkan solat, lepas tu dia kata solat ni bukan wajib bagi saya, solat ni sebenarnya makruh. Solat 5 waktu ni bagi saya makruh. Dia kafir. Maksudnya siapa yang ingkar kefarduan solat, maka dia menjadi kafir. Okey? Sebab tu saya kata sebagai Muslim kita ada dua tanggungjawab terhadap perkara yang wajib. Yang pertama, laksanakan perkara wajib. Yang kedua, mengakui dan mengiktiraf perkara wajib tu adalah wajib. Okey. Kemudian, empat mazhab mengatakan, bagi orang yang ingkar tentang kefarduan salat, kafir dengan sepakat. Manakala, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia malas, sedangkan dia akui salat tu memang wajib ke atas dia, ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Ulama empat mazhab berbeza. Anak-anak murid Abu Hanifah mengatakan tidak kafir bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Demikian yang disebutkan oleh At-Tahawi dan yang merupakan ulama hadis dalam mazhab Hanafi. Manakala Imam Malik mengatakan tidak kafir apabila seseorang tu meninggalkan salat. Ibn Rushd menukilkan bahawa Imam Malik dan Imam Syafi'i mentakwilkan lafaz kufur dalam hadis, yang mana amalan tu adalah amalan orang kafir. Bila Nabi kata, kan kita baca tadi, Nabi kata beza di antara seorang hamba dan juga kekufuran ialah meninggalkan salat. Kufur tu Nabi yang dimaksud oleh Nabi tu bukan kufur akidah, tapi kufur amalan. Kerana yang tak solat ni amalan orang kafir, ya. Baik. Maksudnya perbuatan meninggalkan solat ialah perbuatan orang kafir walaupun pelakunya tidak kafir dengan meninggalkan solat. Okey? Baik. Sama macam hadis dalam mereka menggunakan hadis yang lain, hadis yang lebih kurang sama, yang mana Nabi kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela orang muslim itu adalah satu kefasikan, manakala memerangi orang muslim yang lain adalah kekufuran. Walaupun memerangi orang muslim yang lain ini taklah jatuh kafir. Kita tengok ada satu orang dia pergi perang dengan orang muslim lain, tak kafir. Tapi Nabi kata kafir. Kekufuran tu maksudnya amal. Amalan dia adalah amalan orang kafir. Kerana yang memerangi orang muslim adalah amalan orang kafir.
bukan orang Islam yang merangi orang kafir. Okey? Baik. Adalah riwayat yang mengatakan Imam Malik ni, ada riwayat daripada sebahagian ulama yang mengatakan Imam Malik kata siapa tinggal solat kerana malas jadi kafir. Tapi riwayat ni dhaif di sudut ulama-ulama yang mengkaji, seperti antaranya Syekh Asy-Syangqiti lah. Dia mengatakan, Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti kata nisbah ni pada Imam Malik tidak kuat. Okey, manakala pendapat Imam Syafi'i, saya tidak menjumpai nas yang jelas daripada Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas tu jadi kafir ataupun tidak. At-Tahawi menukilkan daripada Syafi'i bahawa Imam Syafi'i berpandangan meninggalkan solat dengan sengaja kerana malas tu jadi kafir. Tetapi anak murid Imam Syafi'i mengatakan tak kafir di sudut Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan taraka salatan hatta yamdiya waqtaha." Silap baris tu. "Hatta yamdiya waqtaha kana qad ta'arrada syarran illa ay ya'fu Allah." Ni Imam Syafi'i punya kata-kata. Imam Syafi'i kata, katalah seorang lelaki meninggalkan satu solat sehingga berlalu waktunya, maka dia telah mendedahkan diri dia kepada keburukan, kecuali jika dia diampunkan oleh Allah. Perkataan Imam Syafi'i, kecuali dia dah tinggal solat, dia telah dedahkan diri daripada keburukan, kecuali jika diampunkan oleh Allah, ini adalah satu teks yang jelas menunjukkan Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan solat kerana malas. Kerana orang kafir tidak mungkin akan dapat pengampunan daripada Allah. Tapi bila Imam Syafi'i kata, dia ni kalau tinggal solat dengan sengaja, dia telah mendedahkan diri daripada keburukan, kecuali kalau Allah nak ampunkan dia. Kalau Allah nak ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Yang mana orang kafir tidak mungkin akan dapat pengampunan. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Jadi bila Imam Syafi'i kata dia ni mungkin dapat keampunan Allah, kalau Allah nak ampunkan dia, menunjukkan memang dia tak kafir lah, walaupun dia meninggalkan solat dengan sengaja kerana malas. Okey? Baik. Manakala pendapat Imam Ahmad Hanbali kata, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja jadi kafir. Walaupun riwayat yang kedua kata tak kafir, tapi riwayat pertama kata kafir. Syekh At-Tarifi, seorang ulama moden di zaman ni, dia kata sebenarnya Imam Ahmad berpandangan meninggalkan solat ni kafir. Manakala riwayat kedua tu adalah kes terpencil saja. Yang kata tak kafir tu kes terpencil, iaitu orang yang tinggal satu ataupun dua, ataupun tinggal kadang-kadang saja. Manakala orang yang tinggal sentiasa memang menjadi kafir. Okey? Baik. Ataupun orang yang tersilap lah. Orang yang tinggalkan tu dia ingat dia haid. Tapi sebenarnya dia tak haid, umpamanya kan. Okey. Itu isu pertamalah. Isu yang kedua, hukum qada salat yang ditinggalkan. Jadi benda ni pernah jadi panaslah dulu sekejap. Sampai saya pun kena kecam teruklah bila saya membacakan pandangan ulama dalam masalah ni, ada yang tak setujulah. Tapi kita tengok dari sudut akademik lah, kita tengok Okey, soalan dia, dulu saya tak ambil beratlah pasal solat ni. Kini saya bertaubat dan ingin berubah ke arah yang lebih baik. Adakah saya perlu qada solat-solat saya yang pernah saya tinggalkan walaupun bilangannya terlalu banyak? Okey. Saya kata soalan pertama, soalan ni kita boleh pecah pada dua lah. Bahagian pertama, orang yang meninggalkan solat kerana lupa atau tidur. Dia tertidur tak sedar, lepas tu dia bangun tengok waktu solat dah habis. Ataupun dia terlupa. Pernah tak kita terlupa solat? Ada. Memang ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita terlupa. Baik teringat. Waktu tu kena solat. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Yang mana Nabi kata, "Man nama an salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Sesiapa yang tertidur sehingga tak solat ataupun terlupa, maka hendaklah dia solat apabila dia ingat. Itu memang disepakatilah. Wajib qada bagi orang yang lupa dan tidur. Manakala bagi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, dia bukan lupa, dia bukan tidur, tapi dia saja tinggal. Sambil-sambil tengok TV, makan kacang, orang kata, "Hai, solat ni." Tak apalah, saya nak makan kacang dulu. Dia memakan kacang, makan, ya. Kacang pun habis, waktu pun habis. Lepas tu baru dia kata, "Saya ni sebenarnya menyesal pula meninggal solat ni." Kan? Jadi saya nak tembus baliklah, nak qada balik. Boleh ke tak boleh? Okey. Majoriti ulama mengatakan wajib qada. Sebanyak mana dia tinggal, maka banyak itulah dia kena qada. Kenapa? Kerana menurut mereka, hadis yang kita baca tadi, Nabi kata wajib qada kepada orang yang tinggal salat kerana lupa ataupun tidur.
Kalau orang yang tak berdosa, orang tidur, tak sedar, bangun-bangun waktu dah habis. Dan orang yang terlupa, kan? Dia tak berdosa pun kena qada. Apatah lagi orang yang berdosa, lagilah kena qada. Itu pendapat majoriti ulama. Ya. Okey. Ini dalam istilah syarak kita panggil mafhum muwafaqah ataupun qiyasul aula. Bila Allah Taala sebut dalam Quran wala taqul lahuma uff. Wahai anak-anak, kamu jangan sebut perkataan uff kepada ibu bapa. Kalau sebut perkataan uff pun tak boleh, wrestling mak ayah pun tak boleh lah. Kan dia kata Tuhan, kalau ada orang salah faham, dia kata Tuhan kata jangan sebut uff. Saya tak sebut uff lah. Saya smackdown aja mak ayah saya. Pun termasuk. Kerana kalau sebut uff pun tak boleh, yang lebih dahsyat daripada tu lagilah tak boleh. Okey. Sama juga kalau Nabi kata wajib qada bagi orang yang kita panggil melakukan, sekejap tuan-tuan. Okey. Sama juga bagi orang yang tak berdosa kena qada, yang berdosa lagilah kena qada. Okey, begitulah. Baik. Itu pendapat majoriti ulama. Okey. Okey. Manakala pendapat minoriti. Ni pendapat minoriti ni. Pendapat minoriti kata tak wajib qada. Pendapat ni disokong oleh Ibn Taymiyah. Ibn Rajab juga cenderung pada pendapat ni. Ibn Hazim juga cenderung. Hasan Basri juga. Al-Humaidi juga mengatakan pendapat ni tak wajib qada. Kerana mereka kata dalil yang mewajibkan qada ni adalah bagi orang yang terlupa dan tidur je. Manakala orang yang tinggal dengan sengaja tak wajib. Kerana tidak ada dalil yang mewajibkan. Tadi kan majoriti kata boleh qiyasul aula. Kalau yang tak berdosa pun kena, yang berdosa lagilah kena. Minoriti kata, tak. Ada beza orang yang lupa dengan orang yang tinggal sengaja. Orang yang lupa ni dia tak berdosa. Orang yang tinggal sengaja ni dia berdosa. Dia berdosa. Dia sengaja tinggal. Bila sengaja tinggal, kita kena cari dalil lah. Untuk kata, boleh untuk qada sebab waktu solat ni waktu yang kita panggil tertentu. Waktu solat ni ada waktu dia. Habis waktu tu maka habislah. Jadi kalau tak ada dalil yang kata boleh qada, maka tak bolehlah qada. Dia terlepas gitu je lah. Dia kata dia orang kata gitulah. Ya. Maka sebab itu Ibn Rajab kata, tidak ada satu nukilan pun daripada sahabat mahupun tabi'in mengenai qada salat jika ditinggalkan dengan sengaja kecuali daripada nakhai saja. Ya. Baik. Mereka mengatakan orang yang wajib qada, mereka mengatakan orang yang tertinggal solat dengan sengaja ni, meninggalkan solat dengan sengaja ni, ya, mereka perlu banyak melakukan solat sunat. Mereka perlu banyak melakukan solat sunat kerana waktunya telah pun luput. Kerana waktu telah luput, maka tidak dibenarkan lagi untuk mereka qada salat. Okey? Baik. Saya melihat kekuatan hujah ada pada pendapat minoriti. Maksudnya kalau tengok pendapat hujah-hujah ni memang betul lah. Minoriti punya pandang pada penilaian saya lah, bukanlah pada penilaian semua. Mungkin ada yang tak setuju kan. Namun saya tak nafikanlah pendapat majoriti tu lebih selamat dan berhati-hati. Jadi kalau nak ikut pendapat majoriti pun bagi saya lebih berhati-hati. Tetapi dari sudut kekuatan hujah, pada penilaian saya nampak pendapat minoriti tu lebih kuat lah. Jadi kalau orang tu dia tinggal solat banyak, kalau ikut pendapat minoriti memang tak adalah qada untuk dia. Luput habis, dia kena banyakkan solat sunat, kena taubat. Ulama tidak ada khilaf. Ya. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja ni, bila ni dia kena taubat. Yang tu tak ada khilaf. Jangan lupa taubat. Kita duk gaduh pasal qada tak qada, sampai taubat lupa. Taubat dulu. Lepas tu baru kita bincang qada ke tak qada. Ya, qada ke tak qada. Okey. Kemudian kita tengok isu yang berikutnya, iaitu antara perkara lah yang boleh kita share pada petang ini di kesempatan yang sangat singkat ni. Contohnya macam okey, ni yang saya bincang di sini, doa keluar rumah menuju ke masjid. Muka surat 24 kan.
Kalau kita tengok dekat sini muka surat 24 ni, kita nak keluar rumah ni ada sunnah lah. Ada hadis yang menyebutkan. Contohnya, bila nak pergi ke masjid, memang keluar rumah nak pergi ke masjid memang tak ada doa khas lah. Tapi keluar rumah secara mutlak, bila kita keluar rumah nak pergi ke mana-mana, ada riwayat. Yang mana daripada Sya'bi, daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarfahu ila sama' faqala Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alaih. Nabi angkat matanya ke langit, pandangannya, Nabi lemparkan pandangannya ke langit, kemudian Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan kamu min an adil au udal, daripada aku ni sesat ataupun aku disesatkan, au azil au uzal, sama ada aku tergelincir ataupun aku digelincirkan oleh orang lain, au azlim au uzlam, ataupun aku menzalimi orang lain ataupun aku dizalimi oleh orang lain, au ajhal au yujhal alai, ataupun aku menjadi bodoh ataupun aku dibodohkan oleh orang lain. Ini riwayat Abu Daud lah. Cuma ulama berbeza pendapat tentang status hadis ni. Sebahagian ulama mensahihkan dia. Antara yang sahihkan dia adalah At-Tirmidzi, Ibn Qayyim dan juga Albani. Arnaud, guru saya Arnaud pun, Syekh Syuaib Al-Arnaud juga mengatakan sahih. Manakala sebahagian ulama lain kata dhaif. Kenapa? Kerana mereka berbeza pandangan tentang isu Sya'bi ni, adakah dia pernah dengar daripada Ummu Salamah? Dia pernah dengar tak daripada Ummu Salamah? Mereka memang hidup sezaman, tetapi di sana tidak ada bukti yang menunjukkan Sya'bi pernah dengar daripada Ummu Salamah. Bila Sya'bi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah, kita bimbang Sya'bi mungkin dengar daripada orang lain yang dia dakwa dia dengar daripada Ummu Salamah, sedangkan orang tu dhaif. Sebab tu hadis nak jadi sahih ni, dia punya sanad mesti bersambung. Semua orang mesti dengar daripada orang yang dia dakwa nama dia tu berada di atas daripada dia dalam sanad. Jadi bila Sya'bi kata dia ambil riwayat ni daripada Ummu Salamah, kita nak tengok dia ambil direct ke dia ambil dengan perantaraan. Bila kita tengok tak ada bukti yang dia kata dia ambil direct. Oleh kerana tu Ibnul Madini mengatakan Sya'bi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah. Oleh kerana itulah sebahagian ulama menilai riwayat ni dengan riwayat yang dhaif. Walaupun dhaif tetapi tidak salah untuk diamalkan kerana sanad terputus ini dia dhaif ringan. Sanad terputus ini dia dhaif ringan yang mana kita boleh amalkan dia dalam fadailul a'mal. Dia menepati fadailul a'mal. Kerana doa termasuk dalam kaedah yang umum, hadis ni dhaif ringan. Hadis ni dhaif ringan, maka boleh masuk dalam perbahasan fadailul a'mal. Jadi boleh bacalah doa ni, no problem. Cuma jangan sandarkan kepada Nabi secara pasti. Bagi tahu diriwayatkan daripada Nabi. Jangan kata Nabi sebut, Nabi baca. Kita jangan guna perkataan yang pasti kerana hadis ni tidak dibuktikan lagi ia sahih kerana sanad dia dipertikaikan oleh sebahagian ulama. So kita amallah doa ni. Allahumma, sambil angkatlah kepala ke langit, Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Sebenarnya perkataan ni perkataan ni kita biasa dengar lah. Adil tu daripada perkataan dalal kan. Dalal ni sesat, dalalah kan, sesat. Biasalah kita dengar kullu bid'atin dalalah kan. Dalalah daripada perkataan adil tu lah. Adil, aku sesat, au udal ataupun aku disesatkan. Au azil au uzal. Azil, uzal ni gelincir lah, tergelincir. Tergelincir, panggil zallah kan. Zallah ni kegelinciran. Au azlim au uzlam. Zalim lah. Kita tahulah perkataan zalim tu, azlim, aku menzalimi orang lain, au uzlam ataupun aku dizalimi. Kemudian kita baca au ajhal, jahil lah, aku menjadi bodoh ataupun orang lain bodohkan aku. Di sana ada lagi riwayat daripada Nabi SAW, daripada Anas bin Malik. Anas kata Nabi ni bila keluar rumah, iza kharaja min baitihi faqal bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada lagi satu riwayat, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ni doa ni saya selalu baca waktu belajarlah, waktu tadika sekolah agama rakyat petang-petang dulu masa dekat Malaysia. Saya memang kat Malaysia pun, tuan-tuan je kat Melbourne, saya masih kat Malaysia lagi. Dah rasa macam pindah Melbourne pula saya ni kan. Baik. Jadi perasan lebih. Okey. Jadi bukan apa, dek tengok muka Abang Rosman dengan Abang Bukhari, saya teringat terus saya duduk kat Melbourne ni.
Duduk pula dalam aircon ni kan. Jadi macam sejuk pula kan. Baik, macam dalam salji. Okey. Baca doa ni dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Ya. Bila baca ni ada satu Anas kata, bila baca ni dikatakan kepadanya, akan dikatakan kepada orang yang baca doa ni. Siapa yang kata? Wallahu alam. Sebahagian ulama kata mungkin Allah yang kata, mungkin malaikat yang kata, yang jaga kita. Hasbuka qad kufita wa hudita wa wuqita. Cukuplah bagimu kerana kamu telah dicukupkan. Urusanmu dicukupkan, wa hudita, kamu diberi petunjuk dan kamu akan di kita panggil apa? Akan dipelihara daripada syaitan, dilindungi daripada syaitan. Fayalqa syaitanu syaitanan akhar, akan bertemulah syaitan dengan syaitan yang lain, fayaqulu lahu, maka syaitan tu akan kata pada syaitan yang lain tu, kaifa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya, bagaimana kamu dengan seorang lelaki yang telah dicukupkan urusan dia, diberikan petunjuk kepada dia dan diberikan pelindungan pada dia. Hadis ni Ibn Hibban kata sahih. Ad-Dhiya' Maqdisi juga mengatakan sahih. Ya? Manakala At-Tirmizi dan Ibn Hajar menilainya hasan. Kerana sanad ni ada problem sikit. Cuma dia kata ada jalur yang banyak. Baik. Ada juga ulama yang menilai hadis ni dhaif. Antaranya sebab ya Ibnu Juraij ada dalam sanad dia ada nama perawi nama Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ni suka buat tadlis. Tuan-tuan perempuan pernah dengar perkataan tadlis? Tak pernah dengar kan? Tadlis ni ada banyak. Ada tadlis taswiyah, ada tadlis isnad, ada tadlis syuyukh. Okey. Saya nak urai satu je, tadlis isnad, sebab dia berkaitan dengan hadis ni. Kalau saya urai banyak-banyak orang, tuan-tuan pun jadi pening. Biar ambil tadlis isnad satu je. Tadlis isnad ni mudah je. Dulu, zaman dulu, orang nak mengaji hadis ni dia mesti pergi masuk majlis membaca hadis. So, guru akan bacalah hadis, anak murid akan catat hadis yang dia dengar daripada guru. Bukan macam sekarang ni boleh online. Zaman dulu tak ada kan. Zaman dulu terutamanya kuliah hadis, terutamanya majlis baca hadis memang dikawal. Bukan semua orang boleh masuk. Mesti minta izin kepada syekh. Syekh kenal anak murid ni, bagi izin baru boleh masuk. Katalah kita ni dalam majlis samak hadis, majlis mendengar hadis. Katalah kita sekarang ni berdepan lah. Katalah saya pun ada kat Melbourne lah. So, depan saya Abang Rausman ada, Abang Jafni ada, Abang Buhari ada, Abang Hanim ada. So, masing-masing dengar hadis daripada saya. Saya pun baca. Dalam setiap kelas, saya akan baca. Sekali majlis, saya akan baca 20 hadis. Dengan sanad penuh. Jadi, masing-masing yang jadi anak murid saya ni, tulis. Abang Hanim tulis, Abang Rausman tulis, sanad penuh. Cuma, ada sekali tu, Abang Rosman ditangkap tertidur dalam majlis. Tidur dalam majlis. Abang Buhari tengok. Rosman ni penat sangat, mungkin qiyamul lail semalam kot. Dia penat. Jadi Abang Buhari pun tengok. Hadis ke-10 dia tidur. So bila saya baca 20 hadis, saya berkata, okey, kelas kita tamat, minggu depan kita jumpa lagi. So semua orang bangun. Bila bangun-bangun, Abang Rosman kata, dah habis? Oh, so tertidur lah pula. Kan? Jadi, Abang Rosman pun cari mana orang yang boleh untuk dia dengar 10 hadis yang dia tertidur tadi. Nampak? Okey. Jadi dia pun cari. Dia cari mana yang jumpa otai-otai ni, orang otai-otai ni sibuk lah. Dia orang pun nak balik dah. Jumpa Abang Buhari kata, tak apa nanti aku yang baca nanti. Jumpa Abang Jafni pun kata, tak apa nanti. Dia jumpa satu orang yang lembut hati sikit, Abang Rashid. Abang Rashid pun lembut hati kan. Tolonglah baca kat aku 10 hadis lah. Takkan nak tunggu sampai minggu depan pula. Okay. Abang Rashid pun kata, tak apalah, aku bacakan kat engkau. Dia pun baca. Baca sanad daripada saya lah. Sebab Abang Rashid dengar hadis tu daripada saya. Betul tak? So, Abang Rashid pun kata, telah bercerita kepada kami, guru kami yang bernama Rozaimi. Daripada fulan, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Macam itulah sanad dia. Sebab dia dengar daripada Rozaimi. Jadi Abang Rosman pun tulis. Ada berapa hadis dia tak dengar tadi? 10. 10 dia dengar daripada Abang Rashid. Betul? Sampai sini faham kan? Okey. Nanti Abang Rosman ni
bila dia nak riwayat hadis yang 10 ni kepada anak murid dia, dia kena baca ke anak murid dia macam mana? Daripada Rozaimi ke daripada Rashid? Daripada Rashid. Kerana dia tak ada, ya. Dia tak dengar daripada Rozaimi direct. Dia dengar daripada Rashid. Tapi waktu dia bacakan kepada anak muridnya, dia tak nak sebut nama Rashid. Kerana apa? Kerana Rashid lagi muda daripada dia. Mungkin. Ataupun mungkin pada pertimbangan dia, Rashid ni dhaif. Jadi dia kata, tak mau sebutlah nama Rashid ni. Sebab dia muda lagi pada saya. Jatuhlah saya punya martabat sebab ambil daripada orang muda. Ambil daripada Rozaimi lah. Sebab kita pun sama-sama anak murid Rozaimi. Tapi dia sudut disiplin, sepatutnya dia kena sebut daripada Rashid, bukan daripada Rozaimi 10 tu. Yang lain tak apa, dia dengar direct. Okay. Dia pun gugurkan nama Rashid. Disembunyikan nama Rashid. Bila disembunyikan nama Rashid, dia nak kena buat apa? Dia tak boleh kata untuk 10 hadis, dia tak boleh kata saya mendengar daripada Rozaimi. Sebab mana dia tak dengar, dia tidur kan? Dia kata an Rozaimi, daripada Rozaimi. Perkataan daripada, dia tak tipu. Memang hadis itu daripada. Memang hadis itu Abang Rashid ambil daripada Rozaimi. So, dia tak tipu. Cuma dia menggunakan perbuatan yang menyelindungkan dia. Selindung. Dia guna helah. Selindung nak menyembunyikan yang dia tak dengar langsung daripada Rozaimi hadis itu. Perbuatan ni kita panggil perbuatan tadlis. Jadi, perawi-perawi yang buat kerja ni, ulama' hadis dapat kesan. Dan ulama' hadis letakkan nama-nama mereka ni dalam satu kitab yang khas. Antara kitab dia yang glamour, yang paling baguslah dalam bidang ni, yang menghimpunkan nama-nama ni, Ibnu Hajar tulis dan himpunkan nama mereka dalam satu kitab yang dipanggil sebagai Ta'rif Ahli Taqdis. Ibn Hajar kumpulkan. Tapi bukan semua mereka satu level. Ibn Hajar letak beberapa level, ada 5 level. Kalau mereka level pertama dengan level kedua tak ada masalah, kerana dia orang buat ni sekali-sekala. Sekali je mungkin dalam hidup buat. So tak memberi kesan kepada keseluruhan hadis mereka. Tapi kalau banyak buat kerja ni, masalah. Kalau dia bertabat yang keempat, martabat yang kelima, masalah. Martabat yang ketiga pun masalah. Kalau mereka, perawi yang berada di martabat yang ketiga, empat, gunaan. Mereka riwayat gunaan daripada an mereka bermasalah. Kita kena cari hadis yang sama dengan sanad yang sama di kitab lain. Ada tak dalam kitab lain dia tak kata an, dia kata dia dengar daripada guru dia. Sebab kalau dia kata an, kita bimbang dia sembunyikan nama guru. Mungkin dia dengar pada orang lain. Faham ke tak ni? Tak faham kejap. Seronok juga cerita bab hadis ni. Saya tak tahulah saya seorang je ke seronok ataupun tuan-tuan seronok sekali dengan saya. Tak apalah. Kalau tak seronok pun dengar je. Siapa suruh jemput saya? Kan? Okey. Saya bagi contoh saya cari dulu. Tak ada pula. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan supaya tengok. Okey. Okey, boleh tengok kat skrin ni. Saya share kan. Ni daripada kitab yang tajuk dia Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Ibnu Hibban. Ini kitab dia nama Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Muhammad bin Hibban. Ibnu Hibban lah. Ibnu Hibban yang tulis, yang orang kata riwayat Ibnu Hibban. Dia ada kitab, nama kitab dia. Satu kitab yang lain lah, nama dia Raudatul Uqala. Okey, tengok ni. Dalam kitab, satu kitab dia tu, dia bawa hadis. Haddatsana Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddimi. Qala haddatsana Muhammad bin Abdul Rahman At-Tufawi. Anil A'mash an Mujahid an Ibni Umar. Tuan-tuan nampak tak sanad tu? Nampak kan? Okey, sanad ni dekat sini ada problem ni. A'mash daripada Mujahid.
A'mash riwayat menggunakan an daripada Mujahid. Yang mana A'mash ni dia ada buat kerja tadlis. Dia ada buat kerja tadlis. Okey. Yang mana dia ni kalau dia guna an dia akan dipertikaikan oleh sebahagian ulama hadis. Bila dia guna an ni, ulama akan hati-hati. Kerana takut-takut dia tak dengar langsung daripada guru dia. Takut-takut. Kerana bimbang. Boleh jadi dia dengar, boleh jadi dia tak dengar. Kan? Jadi, apa yang ulama buat? Ibn Hibban ni dia bawa riwayat ni, lepas dia bawa hadis ni, hadis yang biasa tuan-tuan dengar, iaitu ya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah dalam dunia seolah-olah kamu orang asing ataupun orang yang melintas jalan. Ya. Baik. Kata Abu Hatim ni Ibn Hibban lah. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu, berkata Ibn Hibban radhiyallahu anhu, kata Ibn Hibban, qad makastu burhatan minad dahr mutawahhiman anna al-A'mash lam yasma' hadzal khabar. Min Lais bin Abi Sulaim fadallasahu hatta ra'aitu Ali ibn al-Madini haddatha bihadzal khabar عن الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد فعلمت حينئذ أن الخبر صحيح لا شك فيه ولا امتراء في صحته. Dia kata, dulu dia kata aku pernah menyangka lah yang mana hadis yang A'mash riwayatkan ni seolah-olah macam A'mash tu tak dengar daripada Mujahid. Sedangkan dia dengar daripada Lais bin Abi Sulaim, kemudian dia menyembunyikan nama Lais. Mana Lais ni? Lais bin Abi Sulaim ni dhaif. Takut-takut dia dengar daripada kawan ni, lepas tu dia sembunyikan nama Lais ni kerana Lais dhaif. Sedangkan Lais yang dengar daripada Mujahid, dia sangka. Ibn Hibban sangka macam tu. Hatta ra'aitu, sehingga aku lihat Ali bin al-Madini membacakan hadis yang sama ini daripada Tufawi, daripada A'mash, yang mana dalam sanad Tufawi tu A'mash kata haddatsani Mujahid. Mujahid bercerita kepada aku. Maksudnya memang dia dengar langsung. Bukan dia dengar daripada Lais, dia memang dia dengar daripada Mujahid sungguh. Dia tak sembunyikan nama guru. Fa'alimtu hina idzin, maka aku tahu ketika itu annal khabar sahih, hadis ini sahih, la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya, walam tira'a fi sihhati, dan tidak ada bantahan lagi pada kesahihannya. Itu kita panggil, yang kita panggil sebagai perbuatan tadlis isnad. So, bila kita dah faham tadlis isnad, hadis yang saya baca tadi, ya, sebahagian ulama kritik lah. Dia kata Ibnu Juraij dalam yang ada dalam sanad ni, dia pernah riwayat hadis ni secara an, yang mana dia adalah perawi yang mudallis. Dan Ibnu Juraij juga bersendirian dalam riwayat ni. Hadis ni juga sanad terputus, kata Imam Tirmizi pernah komen, dia kata aku bertanya Muhammad itu Imam Bukhari mengenai hadis ni, maka Imam Bukhari kata telah membacakan kepada aku hadis ini melalui jalur Yahya bin Sa'id daripada Ibnu Juraij, tetapi aku tidak mengetahui Ibnu Juraij mempunyai riwayat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha melainkan hadis ni, dan aku tidak mengetahui Ibnu Juraij mendengar daripada Ishaq. So walaupun ada, tadi saya kata kena ada dia sebut dia dengar langsung daripada guru dia. Sanad ni ada, memang ada Ibnu Juraij kata dia dengar daripada guru dia. Tetapi itu juga dikritik. Sanad yang kata ada tu dikritik. Kerana anak murid yang paling kanan daripada Ibnu Juraij tidak meriwayatkan dengan lafaz demikian. Maka Daraqutni kata Ibnu Juraij tidak pernah dengar daripada Ishaq, maka sanad dia terputus. Okey, jalur lain iaitu Abu Hurairah juga cacat kerana ia sebenarnya adalah kalam Ka'ab. Jadi syawahid, bantuan-bantuan, jalur-jalur lain semuanya tidak lepas daripada kedhaifan. Cuma bagi saya, walaupun hadis ni dhaif, tetapi dhaif dia ringanlah, sanad terputus saja, boleh diamalkan dalam bab fadail. So kita boleh amal yang tadi ataupun yang ni lah. Doa tadi pun boleh, doa ni pun boleh. Okey? Baik. Contoh lain yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam buku ni yang saya bahaskan, contohnya macam paras tangan ketika takbiratul ihram, 53. Saya tak ambil semua lah, masa kita terhad. Masa pun nak habis dah ni. Okey, 53. Okey. Angkat tangan. Takbiratul ihram ni lafaz ya, sebutan Allahu Akbar. Sebutan Allahu Akbar tu takbiratul ihram.
Dan disunatkan waktu mengucapkan Allahu Akbar tu disunatkan untuk kita sebut, untuk kita angkat tangan. Ya, angkat tangan. Cuma angkat tangan ni paras mana? Yang kata angkat tangan ni sunat ni paras mana? Majoriti ulama kata sunat angkat tangan ni. Adalah pendapat Auza'i, Humaidi dan juga Ibn Khuzaimah kata wajib. Tapi pendapat yang sahihnya adalah sunat. Okey. Pendapat yang pertama, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sifat Nabi SAW bila dia salat dia angkat tangan paras mana. Yang pertama riwayat kata sejajar dengan bahu. Abdullah bin Umar kata, "Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah." Nabi ni bila dia buka solat dengan takbir, farafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya, hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Dia mengangkat kedua tangannya sehingga ketika mana dia bertakbir sehingga dia menjadikan kedua tangannya itu separas dengan bahunya. Wa idza kabbara liruku' fa'ala mislahu. Bila nak takbir waktu rukuk pun buat macam tu juga. Okey, ini pendapat ini riwayat daripada Ibnu Umar daripada riwayat Imam Bukhari. Macam ni. Kalau tengok gambar ni macam ni. Okey. Yang kedua sejajar dengan cuping telinga. Malik bin Huwairith meriwayatkan dia kata anna Rasulullah SAW idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima uzunai. Nabi ni bila bertakbir dia angkat tangan sehingga menyamai paras kedua telinganya. Hadis riwayat Muslim. Dua-dua hadis sahih. Bila ada dua hadis sahih, ya, ulama berbeza pandanganlah. Ada lagi satu riwayat kata ibu jari setentang dengan cuping telinga. Ini daripada Abdul Jabbar bin Wa'il, daripada ayah dia Wa'il bin Hujur. Dia kata ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salat rafa'a yadayhi hatta takadu ibhamahu tuhadhi syahmata udunai. Yang mana dia kata Nabi ini bila bangun, bila membuka salatnya, mengangkat kedua tangan. Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga dua ibu jarinya menyamai ataupun selaras dengan cuping telinganya. Okey. So ada tiga riwayat lah. Ada yang kata separas telinga, ada yang kata separas bahu, ada yang kata ibu jari separas cuping. Mazhab Syafi'i dia gabungkan tiga-tiga riwayat ni dan mengamalkannya tiga-tiga secara serentak. Macam mana mazhab Syafi'i buat? Yang macam kita belajar kat sekolah itulah. Mereka mengatakan cara angkat tangan ni ketika takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i ialah bahagian bawah tapak tangan setentang dengan bahu. So Ibnu Umar tu bila dia kata Nabi angkat tangan setentang bahu, separas bahu, ialah dia kata sebenarnya tapak tangan yang bawah itu yang setentang dengan bahu. Manakala ibu jari setentang cuping bahagian atas telinga, jari bukan ibu jari. Jari setentang cuping atas, itu hadis yang kedua. Manakala ibu jari setentang cuping bawah telinga. Itu riwayat yang ketiga. So mazhab Syafi'i dia gabungkan tiga-tiga, dia amal sekali. Dia kata mungkin sahabat ni riwayat dengan apa yang mereka nampak kan. Apa yang mereka nampak, jadi Ibnu Umar nampak tapak tangan Nabi yang belah bawah tu separas dengan bahu. So mereka kata begitu. Manakala mazhab Hambali pula berpandangan, ketiga-tiga riwayat ni berbeza. Dia kata caranya berbeza caranya dan tiga-tiga riwayat ni menunjukkan tiga-tiga ni sunnah. Maksudnya tiga-tiga ni Nabi buat. Ada kala Nabi angkat hujung jari atas itu separas bahu, ada kala tinggi sikit separas telinga, ada kala ibu jari separas cuping bawah telinga. Okey? Baik. So, kalau tanya pendapat saya lah, ketiga-tiganya ada dalil, kedua-dua pandangan ni ada dalil dan kedua-dua pandangan ni ada hujah masing-masing. Jadi kalau tuan-tuan angkat separas telinga macam yang kita belajar kat sekolah, itu pun menepati hadis juga. Itu pun menepati hadis. Kalau angkat separas bahu pun ada hadis juga. Kerana hadis daripada Ibnu Umar. Jadi sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, sebab dulu adalah saya dengar ada beberapa pandangan yang seolah-olah macam nak memperlekehkan amalan-amalan golongan tertentu yang dia tak suka. Lepas tu dia kata kalau angkat tangan separas bahu tu itu confirm lah Wahabi. Sedangkan itu bukan Wahabi, itu adalah Hambali. Kita kalau kita tak puas hati dengan orang pun cari isu lain yang kita boleh kritik dia. Jangan kritik mazhab. Kerana mazhab ni, keempat-empat mazhab yang ada dalam agama yang ada di sisi ahli sunnah ni, kita anggap sebagai empat-empat mazhab yang berada di atas kebenaran secara rambangnya begitu. Walaupun adalah kadang-kadang dalam isu ni Hambali betul, dalam isu ni Syafi'i betul, tetapi keseluruhannya secara umumnya
Semua empat-empat mazhab ni berada di atas kebenaran. Ya. Baik. Kemudian duduk ketika solat sunat. Boleh sebenarnya duduk waktu solat sunat. Walaupun tidak ada keuzuran. Kalau solat fardu tak boleh. Solat fardu mesti berdiri bagi yang mampu. Berdasarkan hadis riwayat Imran bin Husain, dia kata kanat bi bawasir fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salah. Faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Yang ni Nabi kata kat dia, solat kamu dalam keadaan berdiri, kalau tak mampu duduk, kalau tak boleh duduk maka mengiring. Okey? Manakala orang yang solat sunat walaupun dia sihat, dia boleh untuk duduk. Cuma pahalanya kuranglah. Pahalanya kurang seperti tidak seperti mana orang solat berdiri. Dia boleh untuk solat duduk. Kerana Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata man salla qa'iman fahuwa afdal wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man salla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang solat berdiri itu lebih afdal. Siapa solat duduk dapat separuh pahala daripada orang berdiri. Ni untuk solat sunat. Untuk solat sunat semata-mata. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian ni contohlah solat mengiring bagi orang yang sakit, ya. Kemudian saya cerita benda-benda yang mungkin tuan-tuan dan perempuan terlepas pandang, ya. Muka surat inilah terus ni sutrah. Ini benda-benda yang kita anggap sebagai sunnah-sunnah yang mungkin kita terlepas pandang. Sutrah ni apa dia? Sutrah ni ialah penghadang antara kita dengan orang lain waktu kita solat. Kita letakkan sesuatu di hadapan kita. Sebab itu saya kata kat situ, sutrah adalah tanda pemisah di antara orang yang bersolat dengan orang yang lalu lalang di hadapan dia. Sutrah merupakan isyarat daripada orang yang bersolat kepada orang ramai tentang kawasan solatnya dan tempat sujud. Jangan lalu kawasan ni. Menggunakan sutrah ni sunnah waktu solat. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wala yada ahadan yamurru baina yadayhi." Bila salah seorang daripada kamu solat, maka hendaklah dia menghadap sutrah dan dekatkan sikit, jangan jauhlah. Janganlah sampai kita di wujud saf di akhir masjid, sutrah kita dekat mimbar imam. Jenuhlah orang nak lalu, tak boleh. Dia dekat, mesti dekat, ya. Kalau dalam riwayat hadis yang lain, sekadar kambing boleh lalu, seekor kambing boleh lalu. Ini contoh sutrah. Kalau boleh kita ambil sesuatu jadikan sutrah. Apa saja. Rak. Kalau kita masuk dalam masjid ada tiang ataupun rak ataupun kerusi ataupun dinding, apa saja. Kalau dah tak ada, belakang orang pun boleh. Kalau kita tengok orang tu tengah duduk, kita duduk belakang dia, kita berdiri belakang dia, kita jadikan belakang dia sutrah pun boleh, tidak ada masalah. Okey? Maka sebab itu saya sebutkan sini, perkara yang boleh jadikan sutrah ialah apa saja yang boleh difahami oleh orang bahawa ia adalah jarak kita solat, seperti tiang atau dinding masjid ataupun rak Quran, kerusi, sehingga kan belakang orang pun boleh jadikan sutrah. Ya, supaya orang tahu kita ini kawasan kita. Ini yang saya sebut tadi. Wa kana baina muqamin Nabi SAW wa bainal qiblah mamarru ans. Dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, ya, Nabi Sahal kata jarak antara Nabi berdiri dengan arah kiblat dengan kiblat dia adalah seluas laluan yang membolehkan kambing lalu. Ketinggian sutrah tu pula kalau boleh 2/3 hasta ataupun 1 hasta. Tinggi sutrah. Tinggi benda yang kita nak jadikan dia sebagai sutrah tu. Adapun menggunakan garisan saf sebagai sutrah, ini digalakkan kalau tak ada benda langsung dah. Tengok dinding pun dah penuh orang, tengok tiang pun semua dah ada orang ambil, tengok rak pun dah ada orang ambil, semua dah ada orang ambil. Tak ada apa yang kita boleh tinggalkan, yang kita boleh jadikan sebagai sutrah. Bolehlah ambil garisan. Garisan kalau kita masuk dalam masjid, ada garisan saf kan, boleh jadikan sebagai sutrah. Kerana ada hadis di sana Nabi kata, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'a fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun ma'ahu asa falyakhtut khatta thumma la yadurruhu ma marra amamah." Bila salah seorang daripada kamu solat, jadikan sesuatu di hadapan wajahnya. Jadikan sesuatu di hadapan wajahnya. Jika tidak dapat, maka hendaklah gunakan tongkat. Kalau tak ada tongkat, buatlah garisan. Cuma hadis ni dhaif. Hadis ni riwayat Abu Daud dia dhaif kerana terdapat ittirab, bercanggah-canggah pada sanad dia. Okey? Baghawi juga menyatakan ada dhaif. Hadis dia lemah, tetapi para ulama mengatakan boleh guna dalam fadail kalau tidak ada benda lain. Kalau ada benda lain dahulukan kerana hadis ni lemah. Kalau tak ada, buat, gunakanlah. Jadi garisan ni termasuklah garisan yang ada di atas kapet dalam masjid hari ini.
Kalau tak ada, kita gariskan dia. Kalau kita solat di atas tanah, di atas orang kata apa, tak ada lantai, atas tanah, boleh gariskan. Cuma ulama beza pendapat lah bentuk garisan tu macam mana. Imam Ahmad kata, bentuk dia tu melengkung seperti bulan sabit. Macam orang solat depan mihrab lah, melengkung. Musaddad kata garisan tu lurus, melintang panjang di depan orang solat. Sebagian ulama kata berbentuk lurus, memanjang daripada kaki dia sampai ke tempat sujud. Di mana garis tu berakhir, di situlah sutrah dia. Okey, mana-mana pun tak apa kerana riwayat hadis tidak jelas. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian apa lagi saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan Okey. Pandangan mata. Pandangan mata ketika solat. Ni betul. Yang saya sebut kat sini pandangan mata ketika solat. Okey, ada sebahagian ulama kata, ya. Bukan kata sebahagian lah, ramai juga ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali mereka kata sunat untuk tengok tempat sujud. Kerana ada hadis daripada Aisyah. Dia kata dakhala Rasulullah sallam al-Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Hadis Hakim. Nabi ni bila masuk dalam Kaabah, Nabi tidak pernah melepaskan pandangan dia daripada tempat sujud sehingga Nabi keluar daripada tu. Tapi Abu Hatim kata riwayat ni mungkar, tak sahih. Azami juga kata mungkar kerana ada perawi nama Ahmad bin Isa yang merupakan perawi yang lemah, lepas tu dia bersendirian meriwayatkan hadis ni. Tapi walaupun bagaimanapun, majoriti ulama pakai hadis ni kerana menurut mereka walaupun riwayat ni tak sahih, ia lebih melihat tempat sujud ni lebih khusyuk dan lebih sesuai bagi keadaan orang yang solat, memandang tempat sujud dia lebih tawaduk. Ya. Ada juga riwayat kata dia tengok kaki. Ada riwayat daripada Ummu Salamah, ya, isteri Nabi SAW kata, kana Nabi SAW fi ahdi Rasul, kana an-nas fi ahdi Rasulullah SAW idza qama al-musalli yusalli lam ya'ud basaru ahadihim mawdi'a qadamih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bila seseorang tu solat, dia tidak lam ya'du basaru ahadihim mawdi'a qadamih, tidak melarikan pandangan dia daripada tempat kaki dia. Maksudnya tu tengok tempat kaki. Hadis ni dhaif. Macam pelik jugalah kan. Susah nak tengok kaki ni sebab kalau orang yang badan dia besar sikit, gempai sikit, perut dia besar sikit, macam nak tengok kaki? Mesti dia kena macam tunduk sikit. Jadi tak begitu jelas. Manakala Imam Malik dan Imam Bukhari mengatakan sunat melihat Kaabah ataupun kiblat semasa mendirikan solat. Tengok kiblat, kalau Kaabah depan kita tengok Kaabah. Kalau tak ada Kaabah tengok kiblat. Manakala Ibn Hajar kata dia bezakan, dia kata mungkin ada beza antara makmum dengan imam. Imam digalakkan tengok tempat sujud manakala makmum boleh melihat imam untuk mengetahui gerakan solat. Tetapi pendapat yang saya peganglah, setakat yang saya kaji, Syekh Tarifi juga mengatakan demikian. Tidak ada hadis yang sahih menetapkan mana-mana pandangan. Ya, tidak ada hadis yang sahih yang disepakati sahih, tak ada. Jadi kita ni cuma dilarang, yang sahihnya dilarang untuk tengok ke atas ataupun ke kiri dan ke kanan dengan menggerakkan kepala. Tetapi kalau nak tengok tempat sujud pun okey, nak tengok depan pun okey. Cuma kita letaklah mata kita tu di tempat di mana kita boleh khusyuk. Kalau letak di depan boleh tengok orang lain sampai hilang khusyuk, letaklah di tempat sujud. Kalau kita solat di hadapan Kaabah, boleh tengok Kaabah. Berdasarkan riwayat sahabat, memang sahabat ni tengok Nabi SAW waktu mereka solat. Ya, yang mana sahabat ni ni hadis dia. Sekejap seorang sahabat sebahagian sahabat melihat Nabi membaca waktu solat sirri. Waktu solat yang baca tak kuat, sahabat tahu Nabi dia tak baca walaupun Nabi tak kuat baca. Bila orang tanya kenapa, macam mana kau tahu? Dia kata sebab kami tengok janggut Nabi bergerak. Menunjukkan Nabi baca. Macam mana dia orang nak tahu janggut Nabi bergerak? Dia orang tahu janggut Nabi bergerak ni sebab dia orang tengok Nabi. Dia orang tak tengok tempat sujud, tengok tempat sujud dah tentu tak nampak Nabi SAW. Ya. Tapi memejamkan mata pula ada riwayat yang melarang, tapi riwayat ini dhaif. Cuma para ulama kata tak digalakkan untuk tutup mata lah, kecuali kalau memang tak boleh khusyuk melainkan dengan tutup mata. Sebab takut bahayalah. Kalau kita solat kita tak nampak ada lipan ke, ada ular ke kan. Kalau kita pejam mata, jadi bahaya pada kita. Okey, jadi antara perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam yang follow kuliah pada petang ini,
kalau nak tahu perbahasan-perbahasan yang bagi saya macam pentinglah juga, ya. Macam pentinglah juga ataupun perbahasan yang mungkin boleh ambil manfaat. Sebenarnya semua tajuk-tajuk ni bolehlah ambil manfaat sebab antara semua yang saya kumpulkan ni antara soalan yang banyak orang tanya saya. Jadi antaranya jawab salam dalam solat, kemudian bacaan doa iftitah, ada banyak bacaan. Boleh pilih salah satu. Hari ni amal yang ni, esok amal yang lain. Supaya kita ni adalah kita panggil peningkatan kualiti dalam solat. Sebab janganlah solat kita waktu kita dah umur dewasa dan veteran ni sama macam solat kita masa kita belajar darjah khas dulu. Handphone pun tukar setiap 2 tahun tukar handphone. Setiap 2 tahun upgrade handphone. Setiap 5 tahun, 6 tahun upgrade kereta baru. Solat pun bukan kita nak tukar gerakan solat, tak, upgrade sunnah-sunnah dalam solat. Kerana banyak bacaan-bacaan dalam solat yang kadang-kadang kita tak amal dan tak pernah tahu pun. So kalau tuan-tuan tengok doa iftitah tu muka surat 70. Cuba kita tengok muka surat 70. Saya letakkan beberapa. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain tapi cukuplah kita amal yang ni. Boleh amal yang ni pun tuan-tuan saya happy dah. Paling tidak saya dapatlah sedikit ganjaran pahala daripada Allah tu saya harap. Tuan-tuan amallah benda ni. Tak amal pun tak apa, bagi tahu orang lain. Paling tidak kita amal. Usaha untuk amal. Antara bacaan doa iftitah ni, ya. Contoh saya letak kat situ muka surat 72. Kan? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Hadis Bukhari. Kalau boleh amal yang ni ganti kepada yang kita selalu baca Allahu akbar kabira tu. Bukan ganti. Kita switch. Ada waktu kita baca Allahu akbar kabira. Ada waktu kita baca yang ni Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, kan? Kalau boleh tuan-tuan, amal yang ni. Ustaz susah, ustaz nak apa? Saya bukan kata tak nak apa, tapi susah. Nak apa apa? Ayat Quran pun susah. Tak apa tuan-tuan puan-puan. Printkan doa iftitah ni, cari di mana tempat kita solat, lekatkan dekat arah kiblat. Kan kita dah baca tadi, kita boleh letakkan pandangan kita, mata kita ni jangan letak di atas dan kiri kanan dengan kita orang kata apa? Pusingkan tengkuk, kan, pusingkan muka. Tapi kalau letak di depan, kita boleh tengok depan. Tak ada masalah, boleh tengok depan. Sambil kita solat, sambil kita baca doa di depan. Insya-Allah 3 kali solat kita boleh ingat. Kemudian hadis Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ni pun hadis yang sahih. Doa iftitah. Kemudian Allahu akbar. Itu baris tu ada silap sikit. Allahu akbar. Allahu akbar. Betulkan baris tu. Allahu akbar. Muka surat 73. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Itu di antara doa iftitah. Doa iftitah nombor 4. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hadis ni Umar ajar kepada para sahabat. Hadis ni pun sahih. Ya. Jadi bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh amal, kalau kita boleh amal 4 doa iftitah ni secara bergila-gila. Solat ni buat yang ni, solat ni buat yang ni, solat yang ni buat yang ni. Bagus tuan-tuan. Solat kita akan lebih bermakna, akan ada kita panggil peningkatan. Tu belum lagi zikir-zikir sujud dan rukuk. Pun ada macam-macam bacaan. Selain daripada subhana rabbiyal azim, kita ada subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. So kita amal. Kita buat. Kita usaha untuk hafal. Jadi buku ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh lah. Kalau boleh, manfaatkan dia. Jangan hanya sekadar baca, amal. Saya insya-Allah akan happy. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, amal sikit pun tak apa. Tapi yang penting, kita dapat konsisten mengamalkannya. Insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk petang ini. Aku tengok kalau ada. Kalau ada soalan saya boleh ambil. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya bang. Ustaz, ada golongan
apabila makam dan taraf mereka sudah tinggi, tidak perlu solat. Macam mana dengan kategori seperti ini? Perlu qada atau mereka sedar atau tidak? Macam mana Ustaz? Golongan yang mengatakan mereka telah sampai makam dan mereka tidak perlu solat, mereka ini adalah golongan pendusta. Kerana Nabi SAW solat sehingga akhir hayat baginda. Adakah mereka nak mendakwa mereka mempunyai martabat yang lebih tinggi sehingga tak solat? Sedangkan Nabi SAW sendiri solat sehingga akhir hayat. Ya? Walaupun Nabi SAW tak larat dalam keadaan uzur, Nabi tetap solat. Okay? Jadi mereka ni kalau dah tinggalkan solat dengan sengaja, ya, mereka hanya perlu bertaubat. Kalau mereka nak qada, silakan. Kalau mereka tidak mau qada, pun ada para ulama yang mengatakan wajib bertaubat dan perbanyakkan salat sunat. Bila kata tak qada ni tuan-tuan, bila kata tak wajib qada ni, dia bukan satu keringanan tau. Tak apa, tak wajib qada. No, tak wajib qada ni maksudnya you tak ada jalan dah nak tebus. You tak ada jalan dah nak tebus dosa yang begitu besar ni, pahala yang begitu besar. Dia bila kita solat fardu ni, pahalanya besar. Tidak ada solat yang boleh menandingi pahala solat fardu. Berdasarkan hadis qudsi, Allah Taala kata, "Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada satu pun amalan yang hamba-Ku mendekatkan diri padaku yang aku lebih cinta melainkan dia buat benda yang wajib ke atas dia, yang aku wajibkan ke atas dia. So antara perkara sunat dengan wajib, perkara wajib ni banyak lagi pahala. Solat fardu lagi banyak daripada solat sunat pahalanya. Bila dia dah terlepas, dahlah dosa dapat. Dan dia tak ada jalan lagi nak tebus. Cuma majoriti ulama kata dia qada lah kerana mungkin Allah Taala akan ampunkan dia. Mungkin Allah Taala akan bagi. Atas anggapan begitu saja. Tetapi dari sudut dalil tidak ada yang jelas. Jadi kalau dia nak qada, silakan. Kalau dia mampu. Kalau dia kata saya nak pilih pendapat minoriti, jangan anggap pendapat minoriti ni sebagai satu keringanan untuk dia. Sebaliknya pendapat minoriti ni lebih dahsyat lah orang kata. Dari sudut tu lebih ganas lah. Tak ada ruang dah untuk engkau tebus apa yang kau tinggalkan. Wallahu a'lam. Okey? So insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya mohon maaf, keterkasar bahasa tersilap kata. Kalau mana-mana yang saya buat contoh tu, nama-nama yang saya sebut tu, jangan marah. Kerana kan, hari ni Abang Munir Dia sembunyi Ustaz. Dia pun ya. tak ada. Tu baru muncul kan, baru muncul. Oh, Dia gaib. Tadi dia gaib. okey. Mana-mana nama yang saya sebut tu, minta maaf lah kalau saya buat contoh, tak ada contoh lain, so saya sebutlah nama-nama ni. Menunjukkan saya ingat lah. Abang Jofri pun ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah jika ada kesempatan kita jumpa lagi pada Ya. waktu yang akan datang. Aku qauli hadza wa Khairan. astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar buku Hanson, batu laris tak?